Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi dan sudah tentu untuk waktu ini ada banyak perkara yang boleh kita bicarakan. Tetapi untuk waktu ini, saya nak bawakan sedikit laporan berita berkaitan dengan kerajaan perpaduan akan berusaha dengan lebih tegas untuk membangunkan ekonomi negara dan lebih keras dalam menepani pelbagai tentangan, salah guna kuasa dan juga rasuah. Ikrar itu dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim usai setahun pemerintahannya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Mengimbau kembali sejarah penubuhan kerajaan perpaduan, Anwar berkata ia bertitik tolak daripada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja. Baginda dan Majlis Raja-Raja bertitah memohon sebuah kerajaan yang meliputi semua parti politik dibentuk bagi merungkai kebuntuan politik pasca pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Kata Anwar, di sebalik tindakan pihak yang menolak titah tuanku, kebuntuan itu terlerai selepas Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah JRS serta beberapa parti lain sepakat mengenepikan permusuhan politik yang panjang demi menjunjung titah baginda. Meskipun dihantui pelbagai cubaan untuk meruntuhkan kesepaduan ini, semua parti terus kekal dengan kesepakatan ini. Anwar menyatakan kini kerajaan perpaduan menerima sokongan lebih 2/3 daripada ahli-ahli parlimen. Pada Khamis, Anwar berkesempatan hadir dalam majlis kesyukuran sempena setahun pentadbiran kerajaan perpaduan di Putrajaya. Sepanjang setahun lalu, Anwar berkata beliau memberi tumpuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ketara yang diwarisi, khususnya terkait pertumbuhan Malaysia yang tidak berkembang sejak lebih 20 tahun lalu, seperti yang dilaporkan dalam Sustainable Economic Development Assessment SEDA. Jelasnya, kerajaan perpaduan menghalakan usaha menstruktur semula ekonomi negara menerusi peluncuran kerangka ekonomi madani, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030. Namun, kata Anwar, lebih ketara adalah kelemahan dan kelompongan tata kelola. Beliau yakin dan percaya bahawa Malaysia punya potensi yang sangat besar untuk diangkat martabatnya jika isu tata kelola diperbetulkan dan rasuah dalam negara dihentikan. Justru Anwar memohon doa dan sokongan daripada rakyat dan rakan-rakan seperjuangan untuk merealisasikan hasrat kerajaan mengecap pencapaian yang jauh lebih baik. Okey, baik. Untuk itu kita nak bersama dengan Profesor Madar Dr. Hamdan Datuk Saleh, Penganalisis Politik dan Timbalan NAB Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Industri UNICEF, dan seorang lagi kita bersama dengan wakil anak muda Kira Yusri, Penganalisa Asia Group Advisors. Prof, kalau boleh saya nak mulakan dengan Kira dahulu. Kira, selepas setahun pilihan raya umum ke-15 dan juga setahun genap hari ini, setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai PMX, Perdana Menteri ke-10, daripada sudut pandang anak muda, apa penilaian yang boleh diberikan secara keseluruhan sebagai pendahuluan dulu, Kira? Terima kasih invite saya sekali lagi ke Awani. Saya rasa secara keseluruhan anak muda biasanya ada dua jenis, dua isu yang mereka titik beratkan. Pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pekerjaan, peluang pekerjaan terutamanya. So I think on this point, especially untuk peluang pekerjaan, salah satu isu yang dibawa ke depan untuk anak muda adalah mekanisme pelaksanaan gaji bermaruah, walaupun tidak ada clear plan lagi bagaimana untuk dieksekut oleh pihak kerajaan. Dan juga salah satu inisiatif daripada YB Menteri Rafizi adalah menggalakkan setiap agensi-agensi kerajaan untuk mempamerkan gaji-gaji untuk data transparansi. Tetapi kita perlu tekankan lagi kepada pihak swasta untuk juga ikut benda yang sama supaya anak muda mempunyai lebih banyak pilihan apabila mereka ingin memilih mana nak bekerja, bagaimana apakah option mereka, dan juga mengetahui hak mereka sebagai pekerja. That's one aspect. Tapi overall saya rasa anak muda masih menunggu-nunggu lagi dasar-dasar lain yang akan memberi kemudahan sekaligus memperkasa generasi muda, terutamanya apabila kita melihat inflation makin menaik dan juga cost of living juga naik. Kita masih tak ada menteri untuk KPDN dan juga cost of living. I think these are the issues yang untuk anak muda kita is front of mind untuk kita orang. Dan kita masih menanti apakah selepas bajet yang diumumkan oleh Perdana Menteri, apakah langkah-langkah seterusnya yang akan dijalankan.
Okey, itu sedikit secara ringkasnya daripada sudut pandang anak muda. Prof, kalau boleh beri sedikit pandangan melihat pada setahun pemerintahan ataupun genapnya setahun PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, pastinya dalam tempoh setahun ini ada yang okey dan mungkin ada yang boleh ditambah baik. Sedikit daripada Prof dahulu, setahun PMX. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Fauzi kerana menjemput. Okey, kalau kita lihat setahun ini, kebimbangan utama pertamanya adalah berkaitan dengan adakah sampai cukup setahun ketika mula Yang Amat Perdana Menteri mengangkat sumpah. Kita lihat kestabilan sebelum itu, 3 rekod PM sebelum itu cukup menakutkan, 22 bulan, 17 bulan dan yang terakhir yang paling singkat adalah 15 bulan. Dan 12 bulan pertama ini saya rasa menuju ke arah yang kehadapan. Tahun kedua ini tentunya kita lihat antara yang menarik adalah kestabilan apabila kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong menubuhkan kerajaan perpaduan. Jadi apabila kita lihat tahun pertama, dekad pertama, tentunya antara cabaran utama, saya juga cuba nak kaitkan dengan tadi apa yang dihendaki oleh anak muda saudara Khairah tadi, adalah bagaimana kita nak mengangkat ekonomi itu pertama. Kelemahannya itu kelemahan yang diwarisi, ekonomi, inflasinya, dan ini kaitan dengan pekerjaannya, dengan ada kaitan dengan nanti dengan pelaburan asingnya nanti. Yang kedua tentunya berkaitan yang selalu disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah tata kelola, kelemahan tata kelola. Terasuah perlu dihentikan dan sebagainya. Ini juga berkait rapat dengan perkembangan ekonomi dan sebagainya. Dan apabila kita menjurus kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, perjuangan itu perlu kita lihat susuri dan berdasarkan 3 aspek. Pertama, beliau dulu sebagai aktivis. Antara yang diperkenalkan adalah bagaimana pendidikan itu diangkat, akhirnya memberi ruang kepada anak muda itu mengubah ekonomi keluarga. Itu yang pertama. Kalau kita lihat lagi apabila munculnya ketika beliau sebagai aktivis Yayasan Anda Akademik, dan sebelum itu sebagai aktivis ABIM, PKPIM, dan juga malah ketika di MCKK, antaranya adalah mengangkat ekonomi, membantu orang miskin dan sebagainya. Yang kedua, ketika beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri dan sebelum itu Menteri Kabinet, mengangkat dasar-dasar yang berkaitan dengan perbankan tanpa faedah umpamanya. Dan dasar-dasar ini sebenarnya menjadi satu cabaran untuk diteruskan apabila kita melihat apabila beliau dikenali sebagai dalam oposisi, cukup panjang tempohnya sebagai pembangkang, bagaimana menterjemahkan. Dan ini yang kita boleh lihat apabila 1 tahun pertama itu tekad yang cuba diusahakan, tidak mudah sebenarnya. Tapi untuk memulih Malaysia ini perlu yang disebut tadi, tata kelola, bagaimana untuk mengangkat anak muda itu yang disebut tadi, bagaimana ekonominya, bagaimana peluang ruang kerjanya, pelaburan dan sebagainya, dan bagaimana untuk yang ketiga yang sebenarnya yang bagi saya yang cukup menarik untuk tahun pertama ini, selain daripada isu besar yang berkaitan dengan Sabah Sarawak MA63, yang selalu saya sebut sebelum ini bahawa untuk kita menjadi negara yang bersatu sudah sampai masa Semenanjung jangan jadi Big Brother pada Sabah dan Sarawak. Dan yang keempat yang selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila Madani itu muncul tahun 1997, Mengurusi Istiqlal, memandai rakyat yang perlu didedahkan. Bila dikenal dengan seorang yang cukup banyak membaca buku, cukup hadam dengan buku-buku, pemikiran sebagainya yang sebenarnya tidak mudah di Malaysia ini, bagaimana untuk meneruskan memandai rakyat. Dan ini ada kaitan sebenarnya dengan pendidikan, dengan ekonomi, dan terutamanya masa depan negara ini yang perlu ditinggalkan untuk diwarisi oleh anak muda, supaya jangan kita meninggalkan kelemahan-kelemahan yang diwarisi ini kepada anak-anak muda yang sedang membina keluarga, sedang membina masa depan itu. Itu yang untuk pandangan saya untuk tingkat awal. Prof dan juga Kira, ada yang mengatakan kalau kita melihat dalam jalur masa dalam tempoh setahun ini tidak adil untuk menilai prestasi bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan kerja. Tetapi perlu juga diakui dalam tempoh setahun ini banyak juga perkara yang berlaku. Kita ambil contoh dengan melihat pada perubahan dan juga dinamika politik. Kita lihat pasca PRU ke-15 ini kali pertama seumpamanya berlakunya penubuhan kerajaan seumpama ini, kerajaan perpaduan. Tetapi untuk Prof dahulu sebelum saya pergi ke Kira, bagaimana Prof melihat kalau benar jika wujudnya kestabilan politik itu telah berlaku dalam tempoh setahun ini, dan apa jaminan kestabilan yang sama boleh dikekalkan dalam tempoh 3 atau 4 tahun mendatang sebelum akan ada mandat yang baru, Prof? Baik,
sebenarnya tempoh ini kita nampak saya cukup mengangkat banyak yang berlaku, angsa karubel berlaku sejak 2018 hingga sekarang, terutama apabila pernah kita melalui sampai 4 Perdana Menteri. Tapi kerajaan perpaduan ini, dia punya sedemikian baik. Saya rasa bagi saya ini bukan kali pertama kita melihat konsensus politik. Kalau kita lihat dulu UMNO, MIC, MCA bersatu untuk menubuhkan Persatuan Tanah Milik Malaysia kemudiannya apabila muncul janjian antara Sabah Sarawak dan kemudiannya muncul Barisan Nasional selepas berlakunya 13 Mei. Jadi apa yang perlu kita lihat adalah tekad politik itu. Bagaimana kesinambungan itu perlu jelas dan kita nampak proses ke arah itu sudah nampak apabila melepasi tempoh yang dilihat tempoh yang kritikal iaitu 6 bulan pertama. Bukan mudah, tapi bagaimana kita nak melihat kesinambungan itu merupakan tekad politik apabila saya sebut yang tadi itu, apabila MA 63 hak Sabah Sarawak diangkat itu akan memberi ruang untuk semua rakyat Malaysia bersatu padu, bersatu mengikut apa yang dihasratkan itu iaitu menyatukan rakyat Malaysia tanpa mengira jurus politik, tanpa mengira demografi dan sebagainya. Dan ini sebenarnya perlu dilihat, arah politik sepatutnya melihat bagaimana selama ini kita melalui satu dinamakan political fatigue itu sejak sekian lama menyebabkan berlaku pertukaran kerajaan, berlaku cubaan untuk menurunkan kerajaan sedia ada dan ini sepatut dihentikan. Dan ini perlu orang politik perlu berjiwa besar dan proses utama yang berjaya sekarang kita lihat adalah bagaimana kerajaan paduan ini muncul yang tidak pernah kita lihat dalam tempoh 2-3 tahun ini berlaku proses itu. Dan ini sepatutnya dikekalkan dan proses ini saya rasa perlu diangkat juga bagaimana kalau kerajaan boleh bekerjasama dengan oposisi umpamanya. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjadi pembangkang banyak mengangkat bahawa oposisi perlu diangkat secara bersama untuk membangun Malaysia secara bersama tanpa perlu dipinggirkan, tanpa perlu diketepikan. Ini peranan sebenarnya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri kita pernah menyebut istilah itu, oposisi dan bukan pembangkang. Dan ini sepatutnya diangkat dan diteruskan supaya hujungnya kita tinggal 3-4 tahun saja lagi konsistensi untuk membangun Malaysia itu. Ahli politik itu perlu berjiwa besar dan proses ini adalah satu proses untuk proses fasa seterusnya dalam memulih Malaysia. Saya kira antara individu ataupun sosok anak muda yang paling boleh dikatakan antara yang sibuk sewaktu pilihan raya umum ke-15 setahun yang lalu. Kalau ahli politik sibuk berkempen, tapi untuk Kira sibuk juga berkempen untuk anak-anak muda menyuruh untuk keluar menaikkan tanggungjawabnya. Tetapi kalau dulu bersama dengan kumpulan anak muda UD18, kini bersama dengan Asia Group Advisors. Tapi untuk waktu ini tadi disebutkan oleh Prof berkaitan dengan antara jalan lain ataupun hala lain yang diusahakan oleh Perdana Menteri untuk memandaikan rakyat. Mungkin pada waktu ini melihat kepada setahun yang lepas, kita sorot setahun lepas dan juga melihat kepada pada waktu ini, bagaimana melihat kepada emosi dan juga cara fikir anak muda setelah melihat kepada pasca pilihan raya umum ke-15. Dan mungkin tadi disebutkan juga keletihan politik itu telah pun berlaku sebelum dan juga selepas pilihan raya umum ke-15. Adakah emosi dan juga cara fikir anak muda masih lagi sama dan juga perasaan keletihan politik itu masih lagi sama, Kira? Ini soalan yang menarik. Sebab I think kalau kita nak melihat secara analitik ataupun pakai data, saya rasa survey yang terbaru daripada Merdeka Center menunjukkan bahawa sokongan terhadap Perdana Menteri kita sekarang berada di antara I think 50% kalau tak silap saya. Tapi kalau kita nak zone in sikit kepada anak muda, saya rasa anak muda secara natural kita lebih kritikal terhadap kerajaan, terhadap pemerintah, dan saya rasa walaupun ada beberapa reformasi yang dibawa oleh kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang disokong ramai, contohnya pindaan kepada Akta Jenayah Seksyen Kanak-kanak, pemansuhan hukuman mati mandatori dan hukuman penjara sepanjang hayat, dan juga kertas dasar berkenaan RUU Pendanaan Politik, semua telah dibentangkan, diluluskan di Parlimen, dan ini adalah langkah-langkah progresif yang disambut orang ramai, terutamanya anak muda, kerana kita melihat di negara-negara lain bagaimana negara-negara boleh progresif yang mendengar rakyat they navigate that kind of situation. Tapi bagi saya salah satu cabaran mungkin kerajaan ini untuk mendapat
kepercayaan anak muda adalah cabaran utama kerajaan perpaduan sebab Datuk Syed Anwar Ibrahim adalah ketua kerajaan perpaduan, bukan kerajaan yang dijanjikan semasa PRU yang lepas. Adalah daripada segi pelaksanaan manifesto. Dalam contoh manifesto BN PRU 15 ada menyatakan pendidikan tinggi percuma untuk golongan B40 dan perkara ini juga senada dengan perjuangan Datuk Syed Anwar Ibrahim semasa di Blok Pembangkang dalam penggal-penggal yang terdahulu walaupun tidak terkandung secara spesifik dalam manifesto PH. Tapi kita masih belum nampak usaha ke arah ini termasuklah dalam intipati pembentangan Pelanjawan 2024. Jadi bagi saya rasa sebagai anak muda kita pun tidak mahu melihat PRU, kita mahu melihat kerajaan yang stabil sehingga PRU akan datang. Jadi tapi kita masih menunggu-nunggu apa yang kerajaan ini boleh offer kepada anak muda yang sekarang bukan sahaja yang bekerja sahaja tetapi juga mahasiswa yang berumur 18 tahun ke atas, kerana mereka juga pengundi, mereka juga yang mengundi pada PRU yang lepas. Salah satu isu saya rasa yang kalau kita nak melihat dari segi election lah, yang paling sangat senang untuk kita bandingkan, salah satu isu mahasiswa pada PRU yang lepas adalah banyak mahasiswa, kerana selepas pindah UNI 18 semua mahasiswa boleh mengundi, right? We can see that now. Tapi kita lihat mahasiswa yang berada di Sabah Sarawak, di Semenanjung atau bekerja di negeri yang lain-lain, sangat susah untuk mereka pulang mengundi. Dan isu yang sama juga pada PRN yang 6 bulan selepas PRU tidak ada penyelesaian, tidak ada solusi yang diberikan walaupun isu ini sekian lama anak muda telah bawa ke depan. So that's also my election hat on, but at the same time isu-isu anak muda bukan sahaja isu mengenai bread and butter, tetapi kalau kita nak memperkasa anak muda secara keseluruhan, kita juga perlu melihat aspek-aspek lain juga. Kira sebelum saya nak pergi berehat, mungkin saya nak tanyakan kepada Kira, menjelang beberapa minggu lagi akan ada satu lagi pilihan raya kecil, PRK Kemaman. Adakah seperti yang saya tanya tadi, nafsu dan juga emosi anak muda terhadap politik masihkah sama ataupun mereka dah tidak ambil kisah, ataupun bagaimana kita nak tafsir tentang anak muda dan juga politik ini? Saya rasa PRK Kemaman adalah PRK yang sangat menarik kerana kita lihat di PRK yang lepas Terengganu tidak ada langsung opposition ataupun pembangkang yang menang di negeri itu. Jadi saya rasa I don't doubt that PN akan sekali lagi menang di kerusi Kemaman. Tapi saya rasa PRK juga bukan benchmark yang bagus untuk mengira atau mengenal pasti sokongan anak muda ataupun secara general anyone terhadap kerajaan atau pembangkang, kerana PRK sangat susah untuk orang pulang mengundi. Orang luar negeri pun jarang akan pulang mengundi ataupun mengundi secara pos. Dan juga isu, walaupun kerusi parlimen akan menjadi isu-isu lokal. Jadi saya rasa ia akan lebih melihat kepada prestasi parti politik yang berada di Terengganu dan Kemaman selain daripada isu-isu nasional. Okey, alang-alang Kira dah cakap tentang isu pembangkang itu. Nanti selepas ini di segmen kedua, saya nak tanyakan, selain pada kita melihat dalam setahun pentadbiran kerajaan perpaduan di bawah PMX Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kita tidak hanya melihat, memantau dan juga menilai prestasi dan juga pencapaian apa yang dilakukan di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan ini, tetapi kita nak melihat di mana sebenarnya kedudukan dan juga peranan yang dimainkan oleh pembangkang. Kita akan bercerita dan kita akan bercakap perkara ini selepas ini. Kita akan berehat seketika. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi, kami masih lagi bersama dengan Profesor Mahdia Dr. Hamdan Datuk Saleh, Pengasis Politik dan juga Timbalan NAB Chancellor bagi Pembangunan Pelajar dan Jaringan Industri UNICEF, dan kita juga bersama dengan Kira Yusri, Penganalisa Asia Group Advisors. Prof, mungkin pada waktu ini di segmen kedua ini kita nak melihat juga pada peranan pembangkang. Ada yang mengatakan kalau nak melihat kuatnya ataupun hebatnya kerajaan itu, lihat juga kepada peranan yang dimainkan oleh pembangkang. Setahun yang lepas ataupun dalam tempoh setahun ini, adakah pembangkang memainkan peranannya dengan cukup baik pada pandangan Prof? Baik, soalan menarik tu. Kalau kita lihat aspek setahun ni, kita perlu kembali kepada bagaimana pembangkang atau posisi sebelum ini, iaitu ketika keadilan dan sebelumnya PR dan PH, Perkataan Rakyat sebagainya, memainkan peranan di dalam parlimen dan juga di dalam Dewan-Dewan Negeri. Saya rasa baik kali ini, kalau kita nak bandingkan sebelum ni, saya rasa saya perlukan satu, walaupun dalam kerajaan yang demokrasi ni perlu kerajaan yang kuat, tapi kita perlukan
pembangkang atau polisi yang boleh mampu semak dan imbang dan juga memberi solusi. Contohnya yang pertama kalau kita lihat bagaimana apabila bajet dibentangkan. Kalau dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan bajet kerajaan sebagai kerajaan in waiting sebagai contoh. Ini satu yang efektif sebenarnya. Boleh semak dan imbang, membanding, memberi solusi dan sebagainya. Dan ini sepatutnya diketengahkan oleh Perikatan Nasional sekarang terutamanya apabila kerana punya jumlah yang signifikan. Dan yang keduanya kalau boleh diadakan shadow cabinet. Seperti di Selangor umpamanya, pembangkang di Selangor mempunyai shadow cabinet exco-nya sendiri. Dan kita lihat ini mampu diterjemahkan melalui kualiti perbahasan dan solusi yang dibawa. Ini cukup menarik. Dan ini sebenarnya yang berlaku di Dewan Rakyat ini, mereka perlu keluar daripada isu-isu biasa, isu yang berkaitan dengan aspek-aspek 3R semata-mata. Ini perlu dilihat pada solusi umpamanya. Isu-isu berkaitan, sebagai ambil contoh. Ada isu yang besar, contohnya OKU umpamanya. Nampak kecil tapi OKU ini besar. 1.2 bilion, kali ini besar. Bagaimana agihan itu umpamanya. Yang kedua, bagaimana delivery system itu dilaksanakan di keseluruhan kerana kali ini bajetnya adalah bajet terbesar pernah dikeluarkan. Yang ini saya rasa pembangkang perlu mainkan peranan umpamanya. Yang ketiga kalau kita lihat sebenarnya stateless. Ada isu stateless yang belum selesai dan ini perlu dijadikan satu lagi kuasa pembangkang untuk mengangkat isu stateless. Bukan sahaja mereka anak yang lahir luar negeri daripada mak Malaysia tapi besar lagi. Dia sebenarnya lebih besar. Itu juga dengan elemen berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan reform, berkaitan dengan red tape, pendidikan umpamanya. Pembangkang perlu mainkan peranan besar. Tapi setakat ini, menjelang tahun pertama ini, saya belum nampak itu dilaksanakan secara efektif dan mampu memberi semak dan imbang kepada kerajaan perpaduan sedia ada. Ini sepatutnya ruang besar untuk pembangkang terutamanya Perikatan Nasional membawa isu besar, membawa solusi supaya dilihat. Sebab saya rasa kalau kita kaitkan undi anak muda dia tak fix. Dia tak stagnan, dia akan boleh berubah-ubah. Dan ditambah dengan undi 18 ni, dia akan beri ruang kepada kedua-dua pihak untuk mendapat sokongan. Sebab tu saya setuju dengan usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim memandai rakyat supaya rakyat menilai, membaca bukan semata-mata memilih berdasarkan sentimen. Memilih berdasarkan apa yang ditawarkan terutamanya kepada anak muda. Tapi bagi saya keseluruhannya, konklusinya, saya merasakan pembangkang di Parlimen, di Dewan Rakyat terutamanya perlu mainkan peranan lebih besar. Terutama boleh diketengahkan lebih efektif kalau andai kata adanya kabinet bayangan yang lebih nampak. Kira mungkin pada waktu ini saya ada lebih kurang 2-3 minit lagi. Pandangan anak muda melihat kepada proses semak dan imbang yang berlaku dalam tempoh setahun ini. Kita tahu kalau melihat kepada partisipasi anak muda lebih tertumpu di media sosial. Ada saja kritikan ataupun ada saja komen yang diberikan apa yang polisi dan juga dasar kerajaan. Tapi untuk waktu ini dalam proses semak dan imbang khususnya di Dewan Rakyat, adakah daripada sudut pandangan anak muda, adakah ia berlaku dengan sewajarnya ataupun seperti apa yang diharapkan oleh anak muda? Kira. So dengan quick one, sebenarnya PN ada umumkan shadow cabinet, tetapi kalau kita melihat, tapi ramai-ramai saya tak tahu sebab kita tidak melihat apakah fungsi shadow cabinet diorang di parlimen. I think untuk anak muda saya rasa dengan kalau kita melihat di TikTok ataupun di YouTube debat-debat yang dibawa oleh ahli parlimen PN dalam parlimen, banyak isu mengenai 3R, isu mengenai konsert, contohnya, dan juga komen daripada YB Dr. Mastura contohnya yang telah mendominasi ruang media sosial, dan ini mencerminkan prestasi PN sebagai pembangkang dan apa-apa idea ataupun isu-isu yang dibawa oleh ke depan sebagai satu coalition semua tak dapat dengar. Contohnya isu peruntukan sama rata, isu seperti yang YB Kuala Kangsar, YB Langkawi dan juga YB Muar yang sering walaupun dia bukan dalam PN tapi dia membawa isu ni ke depan, sehingga kita melihat ada ahli parlimen PN yang bukan bertukar side tapi mereka memberi sokongan kepada Perdana Menteri kerana mereka ingin mereka tekankan isu peruntukan. Tetapi masalah-masalah sebegini tidak ke depan kerana ramai ahli PN yang mengungkit isu-isu bagi saya sangat remeh dan tidak sebenarnya patut dibawa ke parlimen kerana fungsi mereka sebagai pembangkang patutnya menjadi check and balance kepada kerajaan hari ini, tetapi sering menjadi bukan platform untuk debat polisi tetapi pentas politik.
untuk kedepankan your own petty ideas of apakah governance yang patut dikedepankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, baik. Kalau boleh saya nak tanyakan soalan yang paling ringkas sekali untuk Kira dan juga Prof. 3 perkara yang perlu dilakukan dalam baki 4 tahun ke hadapan ini untuk Kira, untuk anak muda, 3 quick wins yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan perpaduan ini. I think number one is the progressive wage model harus diumumkan secara konkret. Kedua? Number two is that undang-undang mengenai governance online, contohnya seperti TikTok dan sebagainya. Dan nombor tiga, saya rasa bukan undang-undang specifically, but I think membuka ruang untuk anak muda ke depan menyertai mana-mana peluang untuk membawa suara anak muda di peringkat policy making. Okey, Prof, 3 perkara yang perlu dilakukan dalam tempoh baki maksimum 4 tahun sebelum mandat baru ini. Yang pertama tentunya delivery system penyampaian. Walaupun bajet banyak macam mana, penting penyampaian. Yang kedua, saya merasakan pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, ilmu dan sebagainya. Yang ketiga, lebih mikro dan lebih inklusif, merangkumi semua. Ini aspek yang perlu ditekankan untuk 4 tahun mendatang. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Hamdan Datuk Saleh, Penganalisis Politik dan juga Timbalan NAB Chancellor Pembangunan Pelajar dan juga Jaringan Industri UNICEF, dan tadi kita bersama dengan Kira Yusri, Penganalisa Asia Group Advisors, yang mana kedua-duanya berkongsi pandangan melihat kepada genap ataupun setahun pentadbiran PMX Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang okey dan apa yang perlu ditambah. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi. Saya Fauzin, selamat.